Kita nak juga bawakan perkabaran dari Palestin. Betul. Kan? Dan kita bawakan wakil yang baru saja pulang hari Isnin yang lalu ke tanah air apabila mereka membawa misi kemanusiaan mereka ini. Jadi mungkin kita boleh bersama dengan tetamu kita yang sudah berada di studio. Assalamualaikum. Terima kasih sudi meluangkan masa di MHI. Cik Faizal Muhammad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia. Dan semestinya Mercy Malaysia berkesempatan untuk mengadakan program bantuan berbentuk cash aid ataupun bantuan orang kata kewangan kepada rakyat Palestin bersama dengan Wakil Duta Palestin di Cairo dan beberapa rakan NGO juga. Sebagai permulaannya, mungkin dikongsikan sedikit sebanyak pengalaman yang baru saja lagi yang masih segar dalam ingatan bersama kita di sini. Ya, okey, terima kasih kepada TV3 dan MHI kerana telah menjemput saya sebagai wakil daripada Mercy Malaysia untuk berkongsi sedikit pengalaman tentang misi kami yang keempat di Cairo beberapa minggu lepas. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Mercy Malaysia dah berada di bumi Gaza semenjak tahun 2008 dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang berterusan. Kerana di sana tu the suffering ataupun kesengsaraan yang dilalui oleh rakyat Palestin di sana berterusan daripada dulu lagi kan, yang seperti kita tahu selama dah 75 tahun pendudukan rejim Israel di sana. Jadi sebelum ini kami telah banyak memberikan berbagai-bagai bantuan, terutamanya daripada segi kesihatan dan psikososial. Dan semenjak peperangan yang amat dahsyat ini bermula pada 7 Oktober, kita telah pun secara konsisten menghantar tim-tim kami akan panggil rapid assessment team ataupun tim rapid untuk menilai apa yang perlu diberikan kepada orang Palestin. Jadi kami telah menghantar tim-tim yang berterusan. Jadi saya berkesempatan pada 17 Disember yang lalu untuk pergi ke Cairo mengetuai misi yang keempat ke sana. Jadi tujuan utama kami pergi ke sana adalah untuk meninjau apa lagi keperluan yang perlu dihantar, satu. Nombor dua, untuk menjalin hubungan yang lebih rapat dengan rakan-rakan organisasi di sana yang perlu kami rapat dan yang akan dapat membantu mempermudahkan misi-misi yang seterusnya lah. Jadi kami ke sana untuk alhamdulillah dapat sign MOU dengan Egyptian Red Crescent, dengan Palestine Red Crescent yang bertapak di Cairo, dan juga membantu sedikit Palestine Hospital yang dibawa ke kendalian Palestine Red Crescent di Cairo lah. Kerana hospital ini juga menerima pesakit-pesakit daripada dalam Gaza. Masa kenyataan senjata tu. Masa kenyataan senjata mungkin dia yang keluar dan mungkin masih keluar sekarang ini dan ditempatkan di Palestine Hospital untuk menerima rawatan seterusnya lah. Yang tidak dirancang oleh kami dan saya rasa kesempatan yang amat baik ialah kami diberi peluang untuk ikut bersama dengan wakil daripada Palestine Embassy yang bertempat di Cairo untuk pergi ke Al-Arish. Jadi Al-Arish ni adalah satu bandar yang terletak lebih kurang 30 atau 40 km daripada sempadan Gaza sendiri. Jadi perjalanan kami tak salah saya pada hari Khamis lepas. Perjalanan kami bermula pada pukul jam 5.30 pagi. Dan perjalanan tu hanya sebenarnya 322 km lah lebih kurang. Lebih kurang KL ke JB lah. Kalau kita KL ke JB ni mengambil masa dalam 3,5 jam. Mungkin 4 jam. Tapi perjalanan daripada Cairo ke Al-Arish ini memakan masa kami lebih kurang 7 jam. Jalannya elok, ada jalannya besar dan lurus dan sebagainya. Cuma perjalanan tu mengambil masa kerana banyak checkpoint. Checkpoint tentera lah, because Al-Arish ni terletak di Semenanjung Sinai, satu kawasan yang security ketat lah kan. So kami melalui
lebih kurang 8 checkpoint tentera atau polis kan sebelum kami sampai di Al-Arish pada lebih kurang pukul 12.30 hari. Baik. Di Al-Arish, mungkin ini satu yang tidak dijangka, perjalanan ataupun misi kalian ke Al-Arish. Di sana apa yang kalian dapat kongsikan pengalaman yang luar biasa bila berada di Al-Arish ni? Okey, satu beberapa saya rasa pengalaman yang menarik buat kami semasa kami pergi ke sana. Nombor satu, bila kami sampai di Al-Arish, kami dibawa ke satu villa. Al-Arish sebenarnya terletak di tepi laut dan pantai itu berkongsi satu pantai dengan Gaza lah sebenarnya. Jadi kami dibawa ke satu villa di tepi laut itu untuk mengalas perut, kan, dia bagi roti sikit dan sebagainya, dan untuk minum kopi dan untuk berehat sebentar. Dan daripada villa itu sebenarnya kalau kita tengok dari jauh tu sebenarnya boleh nampak Gaza. Kan, cuma kita tak nampaklah suasana perang itulah sebab jauh kan. Jadi di situ pun kami merasa kesejukan juga kan. Sebab sekarang ni musim sejuk di Mesir. Jadi merasa kesejukan, dan apa yang terfikir dalam fikiran saya, kalau saya dekat sini dah sejuk, apakah perasaan orang-orang di Gaza yang mungkin sekarang ni terpaksa berteduh, tak ada tempat teduh, tak ada rumah, terpaksa berteduh di luar, di dalam kemah dan sebagainya, dan macam mana perasaan mereka sejuk dan selas pinggang, tak cukup makan dan sebagainya. Sementara kami di sini ataupun di sebelah Al-Arish ini dapat menikmati makan dengan aman dan tenang. So itu yang apa yang mula-mula terdetik di fikiran saya. Jadi selepas daripada villa itu, kami dibawa ke satu penempatan. Penempatan tu actually dia flat lah. Flat. Banyak flat. Berapa keluarga? Di kawasan tu ada 10, lebih kurang 10 flat yang saya rasa dalam 10 tingkat setiap satu, dan situ adalah macam perkampungan tempat tinggal orang-orang Mesir. Dan juga terdapat juga penempatan sementara untuk orang-orang Palestin atau Gaza yang sebelum perang mereka dah keluar untuk menguruskan mungkin bisnes mereka dan sebagainya, beli barang di sebelah Mesir untuk dibawa masuk dan sebagainya, atau mendapatkan rawatan dan sebagainya. So mereka dah terkandas. Sebab bila lepas perang itu border ditutup dan mereka tak boleh masuk balik kan. Jadi sempat bersama dengan mereka. Sempat bersama dengan mereka, dan kita juga berjumpa dengan lebih kurang 20 orang untuk memberikan cash aid atau bantuan kerana mereka dah tak ada income kan. Jadi kita sempat bagi 20, dan selebihnya itu kita bagi kepada wakil untuk diberikan seterusnya lah. Ya, kita difahamkan juga bagi Malaysia kan, bagi Cik Fazli, kita belum melihat gambaran sebenar di situ, pasti menyayat hati dan tahu ke manakah sumbangan dana itu diperlukan. Dan bagi Media Prima juga telah pun diwujudkan tabung Media Prima khasnya untuk rakyat Palestin dan juga di Gaza. Dan selepas ini mungkin nak memberikan kita satu gambaran bagaimanakah kata percaturan seterusnya untuk menyampaikan bantuan ini supaya ia diterima oleh mereka yang sepatutnya di kawasan yang tertentu di sana. Ya, dia di sana tu, ya, kita salah satu benda yang kita buat masa di sana itu ialah untuk membeli ubat-ubatan kan, dan kita juga menghantar satu truk ataupun lori panjang air, penuh dengan air. Kita telah beri dan kita telah hantar masuk ke dalam. Tapi seperti kita tahu, setakat ini yang lori-lori yang dihantar masuk tu masih limited. Masih limited kan. Sebab kita, salah satu benda yang kita lihat di Al-Arish tu, banyak lori-lori masih menunggu untuk masuk. Jadi of course bila kita menilai tu, banyak benda yang diperlukan. Ubat-ubatan kita pun beli kan. Banyak kita beli tu hari ubat-ubat untuk trauma kan, anesthetics kan, untuk operation dan sebagainya. Maksudnya ini adalah salah satu usaha kan dari rakyat Malaysia juga, dan kita mengharapkan lebih banyak lagi sebenarnya rakyat Malaysia kita membantu memberikan sumbangan kepada pihak-pihak tertentu yang boleh bertanggungjawab sebenarnya membawa wang sumbangan itu kepada mereka di Palestin. Dan difahamkan Malaysia menyumbang sebanyak USD 10,000 dan tabung kemanusiaan Palestin Media Prima
turut menyumbangkan sebanyak RM700,000 kepada Mercy Malaysia. Ini semuanya hasil sumbangan rakyat Malaysia juga. Yang telah berterusan, kita melihat hari demi hari bukan sahaja sokongan dan doa disampaikan, tetapi ini juga antara salurannya untuk kita memainkan peranan kita sebagai umat Islam membantu mereka yang masih dalam keadaan sengsara di Palestin. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Faizal Muhammad, Pengarah Eksekutif Mercy Malaysia, sudi memberikan kita gambaran bagaimanakah perjalanan itu mampu untuk memberikan satu, orang kata, nafas lega atau boleh meneruskan kelangsungan kehidupan mereka dengan bantuan kita daripada sini. Baik.